Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita akan jumpa lagi untuk sesi PDPR kita bagi minggu yang kelima, untuk topik yang kedua, iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey, diharapkan kamu semua bersedialah untuk sesi PDPR kita untuk minggu ni. Okey, baik. Tajuk yang kedua dalam 3/5. Okey, kita tengok dengan gambar makanan yang sedap ni kan. Daging bakar, celah-celah dia ada lemak pula, ada ni ada apa ni, kentang bakar, ada asparagus. Ni cerita pasal makanan lah ni. Okey, bukan sekadar kita nak cerita makanan yang sedap, tapi kita nak tengok macam mana makanan-makanan tertentu dalam ni lah nanti ya. Bab nutrisi, maksudnya isi-isi dalam makanan. Okey. Okey, di akhir pembelajaran kita harapkan kamu semua boleh, yang pertama, memerihalkan gizi seimbang. Okey, memerihalkan gizi seimbang. Okey, yang kedua, mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, yang pertama kita nak tengok keseimbangan gizi, maksudnya nutri yang seimbang untuk kita makan. Yang kedua, kita nak tengok mewajarkan ataupun kita kata pendapat kamu tentang kesan kalau jumlah kalori tidak menepati. Tak betul. Kalau kita ambil tak betul apa jadi lah. Okey, baik. 2.1, gizi seimbang dan nilai kalori. Tengok gambar tu sedap kan. Kita tengok seimbang tak seimbang lah. Okey. Gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gambar dia memang mengancam. Okey, gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey. Orang tu kena makan, okey, pemakanan dia mesti mengandungi semua kelas makanan. Kita tengok kelas makanan dia. Ada protein, karbohidrat, vitamin. Lagi? Apa lagi? Lemak. Itu ada beberapa kelas makanan yang kita perlu, wajib ambil, tapi kuantiti yang betul. Kita jangan buang satu. Contoh, tak mau makan nasi, tak boleh juga. Orang Amerika tak makan nasi, depa Amerika tak makan nasi tapi dia makan gandum. Kita tengok sekali nah. Okey, baik. Cik, kalau tengok kat sini, kalau kita kekurangan malnutrisi ataupun kekurangan mana-mana kelas makanan, dia akan menyebabkan penyakit ni goiter. Ni scurvy. Vitamin C kurang. Ni ricket. Ni kwashiorkor, protein kurang. Marasmus, goiter ni iodin kurang. Ada lagi berry dan sebagainya. Jadi ni kalau kita kurang ataupun berlebihan mana-mana kelas makanan, dia akan jadi penyakit macam ni. Macam satu lagi, kita selalu tengok ramai lah ni suka makan vitamin C. Vitamin C itu bagus. Dia memang bagus, dia mengelakkan karies gigi dan mengelakkan scurvy. Tapi kita kena ingat, vitamin C juga boleh menyebabkan kemandulan. Bagi orang yang dewasa sikit, dia senang kena gout sebab dia mempercepatkan pemprosesan. Yang ketiganya, dia boleh menyebabkan kita kata batu karang. Orang yang suka makan vitamin C berlebihan ni. So kalau berlebihan pun tak bagus, kekurangan pun tak bagus, dia akan menyebabkan malnutrisi. Okey, baik. Tengok ni. Ni negara Afrika. Depa bukannya berlebihan, depa kekurangan nutrisi. Kesian tengok kan. Di Malaysia, makanan saja satu hari rakyat Malaysia buang 100 juta tan makanan sehari. Satu hari. Okey, berbanding kat Afrika sana makanan pun tak ada. Tengok pokok buncit ni adalah kwashiorkor. Ni marasmus. Ini ni marasmus ricket. Tak cukup. Kesian dia. Okey. Ini masalah malnutrisi.
Di Malaysia, saya ingat kalau ada pun mungkin 3% atau 2% saja yang tak cukup makan. Yang lain tu, PKP ni saja tak ada hak kurus lah. No? Tengok pipi masing-masing berkilat lah. Okay. Okay. Di Malaysia, disyorkan kita memakan suku-suku separuh. Ingat, suku-suku separuh ialah nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Contoh roti, bijirin dan sebagainya. Yang mana adalah sumber karbohidrat, kita kena ambil suku saja. 1/4. Suku lagi protein. Ikan ke, ayam ke, daging ke, 1/4. Dan yang paling banyak adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ni disyorkan untuk rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia banyak penyakit, kencing manis, darah tinggi dan jantung. 3 serangkai. Last jadi kencing masan ataupun kecemasan. So kena hati-hati. Sebab tu Malaysia disyorkan kita makan 1/2 buah dan sayur, 1/4 nasi dan ataupun sumber karbohidrat yang lain, dan 1/4 lagi atau suku lagi adalah ikan atau sumber protein yang lain macam ayam atau daging. No? Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi kena ikut posture ataupun portion yang betul. Kalau portion itu salah, demam penyakit lah. Di Malaysia ini yang penting. Kita tengok tu Arab makan daging banyak, kambing sekok 4 orang kan. Dia pun makan macam tu, tapi dia pun buat kerja, tengok macam mana berjalan dia. Tak sama dengan cara kita lah. Okey. Aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan seharian. Apa-apa? Yang pertama, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Kita kena makan 3 hidangan utama yang sihat. Ni banyak makan Maggi ya. Maggi sihat tak? Maggi tak sihat. Okey, boleh makan 1 hingga 2 snack yang sihat antara waktu makan jika perlu. Snack ni dia macam ni. Bukannya snack kamu pergi beli Apollo ke apa kan. Snack ni maksudnya biskut kering, biskut yang ada khasiat. Bukannya keropok-keropok jajan-jajan yang kamu suka makan kan. Ni pergi beli Pringles lah, ring, super ring lah kan. Itu tak bagus. Itu snack yang tidak sihat. Snack yang sihat ni, maksud snack di sini adalah makanan ringan. Yang perlu, kalau perlu sahaja. Kalau tak perlu, contoh kita makan yang wajib adalah sarapan lah. Yang kedua, tengah hari. Yang tiga, malam. Itu wajib. Malam tu bukan pukul 9 malam. Dia pukul 7 ataupun pukul 6:30 petang nak makan, untuk malam kita nak tidur. Maksudnya di antara tu kita boleh makan. Okey, kita kena makan malam ni sebab 4 jam sebelum kita tidur supaya makanan tu dah dihadam. So jangan makan sebelum tidur. Yang makan sebelum tidur tu orang kata supper. Itu bukan supper, itu suffer. Suffer tu maksudnya menambah penyakit lah. Okey, dan lebihkan pemakanan makanan berjirin. Berjirin ni biji-bijian lah. Okey, baik. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Ni masalah ni. Dah lah kita suka makanan yang goreng. Gulai pula. Okey, boleh makan. Kena kurangkan. Okey. Dekat sini. So, kat sini bukan nak halang makan. Boleh makan, tapi kurang makan. Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Makan makanan yang dimasak di rumah. Maksudnya jangan makan makanan segera atau makan makanan yang dibeli kedai. Okey dah? Baik. Nilai kalori makanan. Kita tengok nilai kalori makanan. Apa itu nilai kalori makanan? Ada kalkulator ni. Letak pula tali ukur sebelah. Okey. Nilai kalori atau nilai tenaga bagi satu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Itu nilai kalori makanan ataupun nilai tenaga. Okey, tenaga yang boleh dibebaskan. Maksudnya makanan tu bila dicerna atau dibakar, berapa dia punya nilai tenaga dia. Setiap satu makanan yang kita makan ada nilai tenaga tersendiri. Okey, unit nilai kalori apa? Tenaga yang dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran lazimnya. Okey, biasanya lah
diukur dari unit kalori ataupun kal. Kamu selalu tengok kan dekat bekas-bekas plastik makanan, ataupun kilokalori, cal. Ni bukan kecal ni, kilokalori, joule ataupun kilojoule. Ni kalau kamu selalu belik-belik paket makanan kan, kamu beli kat kedai keropok ke, roti ke, apa, tepung ke apa, dia akan tulis berapa nilai kalori dia. 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Okey. 1 kilokalori sama dengan 4200 joule. Dan persamaan 4.2 kilojoule. Ini unit nilai kalori dia. Kamu nak kira dalam unit kalori pun boleh ataupun joule pun boleh. Okey, tak apa, nanti bila berkaitan dengan pengiraan nanti kita akan kira lah. Sekarang ni nak bagi secara umum dulu. Okey, unit SI bagi unit kalori ialah joule per kilogram. Ni unit dia. Saya padam balik. Okey, ni unit dia. Joule per kilogram. Ini unit SI dia. So, kalau kita kira, inilah unit yang akan dapat. Okey, pengukuran nilai kalori dalam makanan, macam mana kita nak kira? Okey, dia boleh dikira dengan pengukuran nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan cara menggunakan radar khas dikenali sebagai kalorimeter bom. Bukan buat bom ni, dia dipanggil bom sebab dia duduk dalam ni, dia akan dia akan masukkan sampel makanan ke dalam ni, kemudian akan dibakar dalam tong ni. So dia akan jadi bom, meletup lah. Maksudnya dia akan menghasilkan pembakaran dalam ni. Tapi pembakaran sangat cepat. Di sini dia boleh ukur berapa kalori yang ada. Lagi kuat ataupun lagi banyak letupan yang berlaku dalam tu, lagi tinggilah nilai kalori dia. Sebab tu kalau nak buat ni kena hati-hatilah. Saya pernah buat benda ni dalam eksperimen kimia. Tapi untuk kalori tak pernah lah. Okey. Dia akan masukkan sampel makanan ni, dia akan bakar dengan cepat. Okey. Okey, nilai kalori bagi karbohidrat, lemak dan protein. Bagi karbohidrat, nilai kalori dia adalah 16.7 kilojoule per gram. Lemak 37.6. Protein 16.7. Cuba bayangkan, kalau kita makan nasi, ada lemak daging, ada daging. Campur semua bawah. Nah. Campur semua bawah. Memang banyak kan? Baik, setiap makanan dia ada nilai kalori yang berbeza-beza. Okey. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan dengan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Okey, cuba kita tengok. Kalau gula, 100% dia adalah karbohidrat. Bermaksud dia paling banyak kalori dalam dia. Yang kedua, daging. Daging 69% adalah air. 13% adalah lemak. Ingat lemak tadi tinggi kan nilai dia kan. 36.7 kilojoule per kilogram. Dan 18% adalah protein. Okey. Minyak sawit 100% lemak, tapi dia lemak tak tepu. Sangat bagus, sumber protein yang bagus. Okey. Beras 76% karbohidrat. 14% air. 8% protein. 2% lemak. Dalam nasi kita makan pun dah ada lemak dah. Okey. Okey. Makanan yang berlainan nilai kalori dia. Nasi 15.04. Roti 10.60. Gula kasar 16.50. Minyak sawit 38%. 38 kilojoule per gram. Mentega 31.2. Daging ayam 8.27. Daging lembu 13.11. Kubis 0.34. Timun 0.55. Bayangkan kita makan benda ni dalam seharian kita. Okey, kita makan nasi sepinggan, setuku pinggan, setuku separuh kan. Daging ayam suku pinggan, kubis dalam segenggam, timun segenggam lagi, cukup separuh pinggan. Kira 15.04 tambah 8.27 tambah 0.34 ni, tambah dengan daging ayam digoreng, tambah dengan minyak sawit, ditambah dengan kubis, ditambah dengan timun. Berapa jumlah dia?
So kamu boleh kira lah. So kalau makan daging lembu pula per gram kalau makan daging lembu 40 gram, bayangkan berapa ribu makan sehari kan. Kita makan sehari, kamu pula macam saya tak makan kan. Okey, pelawas. Buah pun dikira pelawas lah. Okey, baik. Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Kita tengok apa yang berlaku. Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. So, kalau kita ambil tak betul, apa jadi? Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya, waktu makan tidak sewajarnya menyebabkan masalah seperti malnutrisi, obesiti, anoreksia nervosa, arteriosklerosis, sakit jantung, diabetes mellitus, kencing manis, tekanan darah tinggi, hypertension, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Makan waktu bila? Pukul 12 tengah malam baru tergigih cari makanan. Siap. Dan apa dia lagi? Makan sarapan tak makan, dia ada kesan pada jantung. Biasanya perempuan konon-kononnya nak diet, dia tak mau makan pagi. Salah. Sarapan itu wajib. Ada istilah breakfast like a king, dinner like a slave. Maksudnya apa? Breakfast tu kita makan betul-betul banyak sebab kita akan bekerja sehari. Tengah hari tak payah makan. Dan bila malam pula kita makan macam slave, macam hamba. Maksudnya makan sikit saja sebab kita nak tidur. Tu kita boleh ikutlah. Kalau ikut tak betul, ni lah penyakit-penyakit dia yang akan singgah kawan dengan kita. Okey, obesity. Apa masalah obesity? Mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa panjang. Kesan dia, kencing manis, jantung tersumbat atau klorosis dan tekanan darah tinggi, hypertension. Okey, anoreksia nervosa. Yang ni pula orang tak mau makan pula. Keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau dan akan kenaikan berat badan. Perempuan lah biasanya. Laki pun ada, tapi perempuan majoriti dia pemalu. Dia tengok dalam cermin nampak dia gemuk. Padahal dia tu tak ada apa, dia tulang kering lah. Yang ni dia makan pun kadang dia makan, dia rasa orang makan kan tengok cermin dia rasa macam dia gemuk kan. Dia korek sampai muntah balik. Ni ada orang dia macam kata macam mental juga kan. Yang ni boleh membawa maut. Banyak kisah dah. Banyak kes dah. Okey. Janganlah jadi salah satu daripada ni ataupun jangan jadi dua-dua lah. Mudah. Okey, kita ambil pertengahan, makan secukupnya. Sini makan yang paling bagus ya. Duduk sini makan melampau. Ini tak mau makan, kita duduk tengah-tengah ni. Makan. Okey. Tekanan darah tinggi pula. Tekanan darah tinggi mengambil makanan tinggi kandungan garam dalam jangka masa yang panjang. Kalau makan sikit tu tak apalah kan, buh dalam gulai. Biasanya kalau kamu masak kat gulai kan, kalau kat rumah kamu masak gulai pakai garam halus ke garam kasar? Yang mana bagus? Okey, bila dikaji sebenarnya penggunaan garam kasar adalah lebih baik. Sebab garam kasar dia susah nak melarut dan dia lebih bagus dari sudut itu. Sekarang ni macam-macam lah garam, ada garam bukit dan sebagainya. Sama juga garam juga tu. Cumanya dia jenis garam tu dia ambil kat bukit daripada batu, bukan garam yang dikeringkan air laut jadi garam putih yang kita beli selalu tu kan. So mana-mana pun garam. Cuma kalau ambil berlebihan, masa panjang, ambil hari-hari makan melampau-lampau masin, dia akan senang kena penyakit jantung dan stroke. Dia mula kena darah tinggi lah, kemudian kena sakit jantung dan stroke. So berhati-hatilah dalam makanan. Okey, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Gambar McDonald. Okey, kita tengok cara makan orang Malaysia. Kesihatan pada manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Ni saya cerita tadi. Makan waktu bila, makan makanan apa,
Kalau makan nasi standard macam kat rumah tu tak apa sangat. Tapi bila makan makanan yang mengarut-ngarut ni mengarut ni. Boleh makan tapi bukan hari-hari. Ni goreng. Tu dia bubuh garam. Ni, ayak ni sedap. Straw pula ni kan. Kena ayak-ayak sejuk time panas macam ni. Sedap. Ni burger pula. Ini mengarut. Okey. Bukan salah tapi makan biarlah berpadalah ni untuk ni. Boleh makan, tak masalah. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutamanya restoran makanan segera dan beroperasi sepanjang masa. Betul ya no? 24 jam. KFC, McDonald. Mujak tak ada AMW, ada AMW lagi. Tu Mary Brown lagi. Mary Brown dekat Chenang saya ingat lingkup lah. PKP ni kesian ya. No? Tu dekat Teshong Huat ada lagi Mary Brown. Sedap juga. Memang sedap. Sedap tu belah penyakit. Okey, buka 24 jam. Boleh pula yang belah Tuba selamatlah sikit. Lepas tak ada apa? Tak ada delivery kan. Kalau ada pun burger kawan-kawan buat lah. Tapi kat belah Kuah ni, kat belah Chenang, Baramat Syarat, telefon pun makanan sampai. Tengok-tengok tu dia. Duduk kat rumah pun boleh gemuk. Ni dia. Tengok cara pemakanan kita. Di Malaysia penyakit-penyakit ni lah paling banyak. Okey, kita tengok gula berlebihan. Obesity. Ting. Kerosakan gigi. Ting. Peningkatan risiko awal mengidap diabetes mellitus pada usia muda. Okey, baik. Tengok. Muda-muda dah ada penyakit kencing manis. Okey, pewarna dan pemanis tiruan dapat menyebabkan kanser, kemandulan, kencing manis, kerosakan hati dan ginjal. Pewarna ni dia ada banyak dalam makanan kat kita kat Malaysia ni terlalu banyak ah. Kopok, supering tu pewarna. Apa lagi pewarna? Banyak sangat. Ayak warna kalau jual kat pasar malam semua ayak berwarna lu gitu. Takkan nak buat contoh yang jagung warna kuning tu main mana? Mana ada orang perah jagung macam tu? Sikit saja. Dia bagi perasa saja. Pewarna saja. Pemanis tiruan, aspartam. Dia tak guna gula tapi dia guna aspartam. Tu menyebabkan kencing manis. Hati-hati. Okey, ketidakan kandungan berkhasiat menyebabkan malnutrisi. Makanan yang tak ada apa? Biasanya kopok-kopok lah, dia tak ada khasiat pun. Makan sedap saja tapi menyebabkan kita ada masalah malnutrisi. Kita makan banyak memang kenyang, tapi bila kenyang tapi dia tak cukup zat yang sepatutnya. Okey. Kafein dan dalam minuman bergas menyebabkan keadaan susah tidur, kerisauan, ketagihan. Siapa suka minum yang gas, ni punca dia. Lama-lama ni jangan nak marah, dia jadi gelisah. Kalau tak ada air, tak minum cari dia pening. Dia kalut, dia nak cari nak minum tak? Dia ada kafein. Tu yang jadi nak minum, nak tidur payah tu sebab dia duk makan benda ni. Okey, garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Jadi bila kita belajar topik ni, kita mengharapkan bukan setakat kamu belajar faham boleh jawab dalam exam dan ujian sebagainya, SPM ke, tapi kamu ingat benda macam ni dia boleh bawa kepada diri kita, kita kena fikir. Kita belajar sains bukan sekadar untuk exam, tapi belajar untuk hidup kita. Kita faham, makan gula banyak aku jadi obesity. Patutlah makan tak kurkuri, minum setiap kali makan ayak sirap sebelah. Serum. Nasi sepinggan, sirap 2 cawan. Tu kalau sirap kena bandung pula celah-celah tu, memang super. Makan roti canai tertarik padu punya kau. Memang. Ni tak ada nombor 30, tengok tu dia kaki kena potong. Mau ke? Jangan. Okey, ni suka sangat makan keropok-keropok perempuan, dia suka makan apa? Dia suka makan jajan-jajan ni kan. Siap. Punca pula ke tu? Punca nak jadi penyakit. Ni umur muda-muda ni suka sangat makan benda-benda yang mengarut-mengarut ni. Snack-snack ni kan, coklat. Bukan coklat, gula-gula lah kan. Coklat ni, coklat hitam tu bagus. Yang tak bagus ni gula-gula ni. Yang timbul gas, tengok tu dia mandul. Payah dapat anak. Punca dah ni. Asbab jadi. Benda memang nak dapat anak, tak dapat anak atas Allah Ta'ala semua. Tapi kita kena mengelak daripada punca kita lah. Makan kita kena jaga. Ni makan, saya harap orang Tuba jarang kot nak makan macam ni sebab mereka duduk, kampung duduk pun di kawasan yang tak ada KFC. Satu kesyukuran sebenarnya. Bila tak ada, tak kalut. Siapa nak pentak kan, minta delivery panda, food panda pun tak larat. Panda tu nak berenang pentak makanan kat empah, betul tak?
So satu kesyukuran sebab tak kalut. Saya duduk sebelah kuah ni, kita yang duduk di kemudahan yang ada sebenarnya merisaukan. Segar menyegar nak masak, isi masuk dalam application depa ya. Tengok depan rumah banyak duit. Dan kadang-kadang kita transfer siap-siap, depa main hantar makan je. Punca noh. Okey. So untuk hari ni itu saja yang kita akan bincangkan. So ada apa-apa pertanyaan tak pergi dalam grup, hampa boleh tanyalah. Kalau nak tanya pasal makanan-makanan tertentu. Sebenarnya Maggi pun ada satu kerisauan juga noh. Anak-anak muda ni suka makan Maggi. Bukan cakap muda, saya pun suka tapi jarang dah lah ni. Sebab saya dah tengok ramai orang sakit usus dia bah. Okey, kita akan tengok nanti satu persatu lah. Nanti kita bincang dalam kelas, kita akan tahu lah dari sudut makanan Maggi, makanan yang merapu-merapu ni kan, ada perisau-perisau tambahan yang banyak ni, warna-warna yang melampau. Okey, baik. Ada apa pertanyaan lepas ni boleh tanya. Diharapkan kamu boleh memahami sesi PDPR kita hari ni. Okey, saya mohon maaf apabila jika ada sebarang kekasaran, kesalahan daripada pihak saya. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Baik, kita tamatkan kelas kita pada hari ini dengan kita tamatkan kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.